Dengar tak? Ya, dengar. Okey, alhamdulillah. Okey. Minta sahabat-sahabat semua tolong mute apa nama semua. Okey. Izinkan saya bermula dengan kata-kata yang cukup bermotivasi bagi saya. Orang yang berjaya adalah orang yang tidak pernah berputus asa. Manakala orang yang berputus asa tidak akan pernah berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi malam ni si Fumizi sekarang ni on the way balik ke Kelantan sebab dia ada urusan ya. Dia ada urusan di sana di kampung. Kita doakan semoga perjalanan si Fumizi selamat sampai ke kampung halaman lah. Okey, jadi saya akan ambil tanggungjawab sepenuhnya dan terima kasih yang berbahagia si Fu Fahmi yang banyak membantu dan malam ni si Fu Fahmi juga sebagai orang yang mengalu-alukan anda untuk masuk ke dalam Zoom kita malam ni. InsyaAllah sebagai pengasas kepada Kelab S16 saya cuba ambil tanggungjawab sebaik mungkin kepada sahabat-sahabat semua yang mana orang kata dah 8 tahun dah saya bersama dengan Tuan Wow ni, bersama dengan company Tuan Group ni, dah 8 tahun dah. Jadi alhamdulillah diberi keizinan oleh Allah SWT untuk terus berjuang dan terus berjuang. Okey, boleh saya tahu sahabat-sahabat semua siapa yang dah siapa yang dah kaya maksud saya itulah. Tolong komen ya siapa yang dah kaya. Okey, namun saya semua doakan anda semua kaya berjaya di dunia akhirat. Sebab kata-kata kita adalah doa. InsyaAllah malam ni kita ambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam untuk sama-sama kita menimba ilmu semangat. InsyaAllah kita buat duit sama-sama ya. InsyaAllah. Okey. Alright. Jadi alhamdulillah hari ini kita sedia maklum kan, dalam S16 telah lahir ramai orang yang berjaya dalam tempoh 8 tahun ni. Boleh katakan saya happy sangat. Pelbagai testimoni, pelbagai kegembiraan yang telah dikongsikan daripada sahabat kepada saya. Saya cukup happy bila mendengar sahabat-sahabat mula berjaya. Okey. Namun sahabat-sahabat semua ingatlah pesanan daripada my mentor. Dia kata apa, nak berjaya peganglah 3 konsep yang mudah, iaitu nak belajar, boleh diajar dan tidak kurang ajar. Itulah yang kita kena pegang sahabat-sahabat semua. Itu kan saya yang cakap. Kalau sahabat-sahabat yang sempat kenal saya punya mentor itu si Datuk Zul, dan kalau dia buat talk, itulah ayat yang selalu keluar daripada mulut dia. Kalau kita nak berjaya, kita kena belajar, kena ada sifat untuk belajar, boleh diajar. Yang paling penting boleh diajar itu. Jangan pula rasa nak belajar tapi bila diajar tak boleh itu. Cikgu ini salah, ini cikgu mana semua salah, macam mana saya nak guide anda. Okey? Dan janganlah kurang ajar. Bila dah berjaya, relax saja, santai saja ya. Okey. Jadi alhamdulillah malam ni saya ambil masa relax, santai. Semoga anda semua pun di rumah santai-santai saja, tak payah nak keluar rumah, nak pergi BOP. Sekarang ni kita kena pandang hikmah di sebalik kejadian COVID-19 ni. Maksudnya kalau dulu nak dapat ilmu kena datang kelas. Sekarang ni duduk di rumah aja. So minyak pun dah jimat, tak payah nak invest masa nak bertolak pura-pura apa, tak payah, ready kat rumah. Dan kalau yang mana yang isteri yang tak bagi ataupun suami tak bagi, sekarang kat rumah pun dah boleh tengok sama-sama dengan suami isteri. Lagi bagus bisnes kita kalau suami isteri menonton Zoom malam ni, dua-dua faham lagilah cepat untuk buat duit. Okey, jadi pengenalan Kelab S16 saya nak share, tertubuh secara rasmi pada 16 Disember 2012. Okey, malam ni baru saya nak cerita. Sebelum ni saya belum jangan cerita. Bukan jangan cerita, saya terlupa nak cerita. Kenapa Kelab S16 dulu tertubuh, baru saya join Tuan Wow. Sebab Tuan Wow ni dengan Tuan Group saya bermula pada bulan 6 2013. Kenapa saya tubuh S16 pada 16 Disember 2012? Sebab ketika saya tubuh S16 ni, masa tu saya tengah berjuang dengan satu company lain.
Okey, masa tu bersama dengan Act Forbat. Okey, company Act Forbat. Di situlah saya kenal Sipu Datuk Zul. Cuma masa tu Sipu Datuk Zul pergi buat trading. So company pula tutup. Jadi di situlah saya mencari benda yang baru. Dan kebetulannya sebelum Act Forbat tutup tu, Allah dah hantar kepada saya penyebab ataupun asbab nak jadi kepada Tuan Wow tu. Begitu. Jadi saya banyak belajar dalam bisnes ni. Ya. Jadi bila datang satu peluang tu, rupanya Allah nak bagi kita, nak selamatkan kita. Bila situ tutup, sini ada. Alhamdulillah, Tuan Wow daripada saya bersama dengan Tuan Wow 2013 sampai sekarang masih ada. Alhamdulillah. Sebab ini je cabaran dalam network marketing, iaitu ketelusan. Ada pihak company sendiri. Dan Alhamdulillah company kita daripada tahun 2009 sampai sekarang dah bertahan. Okey. Jadi kita punya kelab, dia ada asas kelab dia. Okey, asas kita adalah nilai asas kita meletakkan kebajikan. Nilai asas kita yang pertama, kebajikan ya. Sahabat-sahabat semua. Okey. Dan memang kita sedang buat sekarang ni kena pula zaman pandemik. Memang saya turun padang dan kawan-kawan yang mana berada dalam grup WhatsApp Pejuang Sedekah. Kita ada grup WhatsApp asing, itu Pejuang Sedekah. Di situ sahabat-sahabat yang mana nak menyumbang sumbangan apa semua, di situlah. Dan kami akan mengelolakan. Dan saya sendiri ada buat sumbangan. Memang saya memang berazam untuk setiap bulan memang lebih kurang 500 bulan daripada saya punya rezeki di-share untuk Pejuang Sedekah. Yang mana macam sebelum ni kita ada buat sumbangan kepada seorang asnaf di Kuala Kerai. Memang rumah orang kata tak ada lantai. So kita pergi buat bantu untuk sebagian bina rumah kepada dia. Buat 3 bilik. Jadi Alhamdulillah sekarang progres dah makin bagus dan nak siap. Dan yang bulan lepas, bulan ni kita ada buat kepada 20 orang kita bagi sumbangan untuk yang mana terkesan dengan COVID-19. Dan saya ingat benda ni kita akan buat terusan. Dan sumbangan kebajikan kepada ahli VVIP S16 ni, VVIP maksudnya di bawah payung projek S16 ni kita ada 2 program yang kita buat, iaitu Net Telco dan Net Commerce. Bila mana kita melakukan kedua-duanya, itu dah dipanggil sebagai ahli VVIP S16. Tapi malam ni saya tak akan cerita pasal projek kedua, saya hanya fokus pada projek pertama saja. Dan Akademi S16 Alhamdulillah kita bermula daripada zero. Dulu saya seorang, saya guna metod yang diajar oleh my mentor Sipu DZ, itu 9 bulan lama apa semua. Dan terus kita buat KTM. Alhamdulillah dulu offline, dan sekarang ni kita dah belajar dah cara nak support team menggunakan online. Alhamdulillah nampaknya lepas kita buat hari tu, yang pertama ada yang PM saya beberapa orang, leader yang PM saya, dia kata puas hati sangat sebab ejen-ejen dia dah mula beli SIM card, mula upgrade base, upgrade daripada live push kepada base. So ada kesan, dia kata terima kasih cikgu, saya kata ni semua daripada Allah Ta'ala. Sebab saya tidak mengajar dengan my mentor, iaitu Sipu DZ. Dan Sipu DZ lah yang share teknik yang terbaru ni, saya hanya amalkan saja. So sahabat-sahabat semua nak percaya atau tidak, itu terpulang pada anda. Sebab kita dalam nak membina kejayaan ni, kita kena percaya dengan proses. So saya tak kata hari ni 2 kali kita buat tu jadi jutawan. Kan? Baru 2 kali je buat share link Zoom dah jadi jutawan. Tak. Kita kena buat istiqamah secara berterusan. Kita ada konsultan dan kita ada sahabat niaga. Itu untuk future lah ya, sahabat-sahabat semua. Okey, Alhamdulillah. Seronok sangat dulu daripada awal penubuhan S16 sebelum dengan Tuan Wow lagi. Sebelum dengan Tuan Wow lagi S16 dah mula dah. Kita ada buat BBQ, kita ada buat macam-macam. Cuma di S16 dengan Tuan Wow kita lagi berduit. Bila kita lagi berduit, banyak aktiviti yang kita boleh buat. Antaranya kita buat sambutan hari raya, kita buat dinner kita sendiri. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kita buat dinner kita sendiri, bukan under company tau, under S16, yang mana dah 2-3 kali kita buat dinner. Alhamdulillah, kali yang ketiga itu kita buat dinner, lucky draw pun memang puluh ribu kita bagi. Hadiah nombor 1 pun kita bagi RM6,000. Bayangkan tuan-tuan dan puan. Ini seronok kita buat networking sebab kita yakin dan percaya more you give, more you get back. Alright? Alhamdulillah, kita santai-santai main bowling dengan sahabat-sahabat S16 semua. Okey, itu pasal S16. Itu pasal kelab. Maksudnya kelab kita ni bukan main-main. Kita betul-betul nak berjaya bersama.
Kita, ya dia sipu Kang Isya, betul. Dina kita memang mantap, santai tapi seronok. Ya. Kita memang nak berjaya. Kelab kita memang kita daripada 2012 sampai sekarang kita committed. Kita belajar, kita buat, kita bantu. Hari ni seronok kita dah masuk ke semua negeri kita pergi. Ini yang best. Okey, sekarang ni izinkan saya perkenalkan company kita. Company kita namanya Tong Group. Okey, bagi yang dah join Tong Wah mungkin anda lebih kenal Tong Wah berbanding Tong Group. Okey, saya tak suka ubah sejarah, saya cerita benda yang betul lah. Company kita adalah Tong Group dan dulu masa kita keluar pada tahun 2009, kita bermula dengan idea saja tuan-tuan dan puan. Bermula dengan idea. Okey, masa kita bermula dengan idea, kita present idea kita kepada Maxis. Maxis tolak kita tuan-tuan dan puan. Tolak, tak terima kita punya idea. Sebab kebiasaan perniagaan orang jarang mengguna networking. Macam SIM card, dia akan letak kedai, jual by hand. Maksudnya trading. Okey, kita pergi jumpa Selcom juga kena tolak. Pergi jumpa Digi pada peringkat awal juga. Sekarang kita bergabung dengan Digi. Saya cerita kenapa Digi bergabung dengan kita. Pun tolak. Yang menerima kita adalah TuneTalk saja tuan-tuan dan puan. Okey, kalau tengok gambar yang di tengah tu, itu Datuk Syed. Okey, pengasas idea adalah Mr. Nelson. Sebelah kanan tu, sebelah Datuk Syed tu, ada sebelah kanan tu, itulah Mr. Nelson. Orang yang, orang kata idea asal. Dan dia kerja apa sebelum dia jadi director di sini? Ini barisan board of director ni. Dia kerja apa? Kita kena tahu. Dia asalnya kerja yang kait sawit, tebang kayu balak, pernah kerja sapu sampah dekat highway Jambatan Penang. Itu kerja dia. Tapi otak dia memikirkan apa manfaat dia nak bagi dalam hidup. Dan dia pada satu hari dia macam dapat satu ilham lah. Dia kata kenapa orang Malaysia ni ramai yang kaya berada di kedai kopi. Dia kata ramai orang kaya berada di kedai kopi. Borak sana, borak sini, buat function sana, function sini. Punya orang Malaysia ni hebat dia dalam networking. Sebab saya pun perasan masa saya pergi Sydney di Australia, pukul 8 tu mall semua dah tutup. Ini bukan ada kaitan dengan COVID-19. Tu saya pergi tengok pada tahun 2009 saya ingat. Ada kaitan COVID-19 pun. Kita orang geng-geng Melayu ni yang pergi masa tu kena halau daripada mall tu sebab kita ingat tu 10 dah tutup. Dia orang pukul 8 dah tutup dah. Dan kalau kita nak tengok dia orang lepak-lepak kat kedai jarang. Sebab saya tak tahu kenapa budaya macam tu. Sama juga masa saya pergi Seoul dekat Korea pun sama. Bila saya balik ke Malaysia, kedai mamak penuh, kedai tom yum penuh, orang melepak. Jadi kita dengan suasana budaya macam tu senang untuk berjaya dengan networking. Sebab networking ni kita perlunya lepak, berdua, sharing. Sebelum ni lah. Sekarang baru guna Zoom. Dulu kita just lepak, ajak member lepak, minum, kita sharing, berlakulah. Lepas tu nak coaching pun ke kedai makan. Nak buat semua group meeting 2-3 orang, 4-5 orang pun boleh juga makan. Lepas tu kita tarik pergi ke function. Okey. Jadi di Malaysia ni dia kata orang hebat dengan networking. Tapi produknya tidaklah ada yang kepada telco. Produknya macam produk kesihatan, produk perniagaan rumah, kecantikan, kosmetik, macam-macam produk yang lain. Tapi jarang, tak pernah ada yang menggunakan telco. Di situlah dia kata kenapa tak jadikan produk telco ni, produk kegunaan harian kita di-merge, bergabung dengan networking, maka meletup. Dan idea tu dipresent kepada semua telco, tolak. Kecuali TuneTalk yang menerima kita. Tahu tak kenapa TuneTalk terima? Siapa yang tahu? Cuba komen. Tahu tak kenapa TuneTalk terima kita pada peringkat awal? Sebab masa TuneTalk tertubuh, sama saat kita wujud di pasaran. Okey. Jadi 2009 kita keluar di pasaran dan TuneTalk juga baru bermula di pasaran 2009. So TuneTalk orang baru, dia perlunya sokongan marketing yang pelik ni untuk naik. Dan ceritanya Mr. Nelson ni share kepada Mr. Tay sebab dia orang perlukan modal 400,000. Share kepada Robert, share kepada Winston. Winston kata dia ada kawan dia orang Melayu. Namanya Datuk Syed. Mr. Nelson kata tak kisah orang Melayu ke apa. Yang penting dia boleh pump modal 400,000, kita nak run dengan TuneTalk. Okey. Datuk Syed kata okey. Dalam masa 6 bulan kena bayar. Dia orang pun ambil lah sebagai pinjaman, run, selepas 6 bulan meletup nak bayar kepada Datuk Syed.
Datuk Syed rasa macam terkejut lah, pelik lah. Kenapa? Dalam tempoh 6 bulan dah settle dah. Cepat menor ni, perniagaan korang ni. Di situlah Datuk Syed cuba mendengar penjelasan daripada Mr. Nelson dan akhirnya Datuk Syed kata tukarkan pinjaman kepada saham. Dan Datuk Syed adalah pemegang saham yang terbesar dari dulu sampai sekarang. Maksudnya Mr. Nelson ni, dia tak tamak, baik orang dia. Sebab apa? Dia ingat jasa orang yang menyebabkan dia boleh bergerak daripada hanya idea saja. Dia bukan orang kaya pun. Okey. Dan selepas kita bermula dengan Tune Talk, kita pun buatlah bisnes dan datangnya hamba Allah yang cukup luar biasa, Siful Mazlan Abbas. Walaupun dia ahli yang ke-9,000, tapi dengan metod yang dia ada, dia terus sebar kepada masyarakat dan dia adalah jutawan yang pertama di dalam Tone Wow, di dalam Tone Group. Okey. Siful Mazlan bermula dengan income RM50 saja. Dengan income RM50, bulan kedua 500, naik 1,000. Saya pernah tengok income dia, maintain 1,000 dan dalam file saya masih ada income dia. Dulu kita guna file yang Tune Talk dulu, ada Mazlan Abbas, Siful Mazlan punya income. Dan saya tengok selepas 3 tahun, income dia maintain graf dia naik sehingga dia boleh cecah 40,000 sebulan. Masa tu, itu antara sebab kenapa saya tertarik untuk join program ni. Okay? Dan selepas kita berjaya, pada tahun 2015, company kita buat dinner besar-besaran dan apa company kita buat, dia panggil invite semua, wakil daripada Mobile, wakil daripada Celcom, wakil daripada DG, wakil daripada Maxis, semua dia panggil sebagai VIP dan dia orang menyaksikan 1,000 ejen telah diraih oleh company dan masa tu Mazlan Abbas income dia, Siful Mazlan masa tu income dia 500,000 dan keluar TV3 dan daripada saat itulah DG memerhatikan kita. Habis je dinner 2015 tu sampailah ke 2018. DG buat siasatan. Siapa Mr. Nelson, siapa Datuk Syed, siapa Mr. T. Diorang ni ada masalah tak dalam negara? Diorang ada masalah tak dalam negara? Company Tone Group ni bayar tak gaji? Daripada penubuhan gaji, bonus kepada ejen bayar tak? Semua dia cek. Sehinggalah dia telefon pada 2018, dia telefon company kita. Dia kata, Hai Tone Group, kami DG nak bergabung dengan korang dan esok kami akan hantar wakil untuk buat perbincangan. Bila sampai dekat HQ, dia punya file terbani. File siasatan terhadap company kita. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Kalau tuan-tuan dan puan hari ni Datuk Datin, yang baru datang hari ni ke Zoom, baru nak join malam ni, tiba-tiba nak siasat dulu, nak kaji dulu, saya rasa pihak DG ni lebih awal berbanding sahabat-sahabat buat kajian. Bayangkan, tebal ni tuan-tuan dan puan, file yang buat kajian terhadap company Tone Group. Maksudnya, company kita steady. Company kita serius. Company kita bukan main-main untuk berjaya. Dan hari ini terbukti daripada 2009 sampai 2021, kita dah berapa? 11 tahun. Dah 12, hampir 12 tahun dah. Committed membayar bonus hampir 20 juta sebulan. Bayangkan sahabat-sahabat semua. Okey ke tak okey? Kalau okey, tepuk tangan sikit. Tepuk tangan sikit. Kat rumah boleh tepuk, tak ada masalah. Boleh tepuk. Tepuk tangan sikit, tak ada masalah. Kan Isa dah tepuk tangan dah tu. Okey. Di situlah kita tengok bahawa Tone Group ni serius tuan-tuan dan puan. Bukan kita pergi cari DG. DG yang datang cari kita. Okey ke tak okey? Alright. Tuan-tuan dan puan, company kita alhamdulillah pada peringkat awal kita, saya sempat tengok tuan-tuan company kita di office yang ketiga. Office yang pertama, yang kedua saya tak sempat. Tapi saya tahu cerita daripada Siful Mazlan. Company kita bermula dengan short lot sewa saja, satu level tingkat 1. Dekat mana? Dekat office HQ Hospital juga, cuma ke dalam sikit. Ke dalam lagi. Okay? Masa tu short lot, di situlah tempat simpan SIM card. So, staff lah seorang saja. Seorang saja staff kita bermula, iaitu Nurul. Sampai sekarang Nurul tu ada dengan company kita. Seorang staff, di situlah SIM card, di situlah bos duduk, di situlah preview tuan-tuan. Bayangkan, di situlah preview. Satu level saja. Tapi ini kan bisnes networking. Bisnes mulut ke mulut. Bukan gitu. Mulut ke mulut tuan-tuan dan puan. Mulut ke mulut. Ya, kita cerita kepada seorang. Kita cerita kepada 2 orang. Kita cerita kepada 10. 10 cerita kepada 10. 10 cerita. Akhirnya berkembang. Rezeki kita makin bagus. Akhirnya pindahlah. Dekat kawasan situ juga. Pindah kepada 2 tingkat. Bila pindah 2 tingkat, cabarannya parking masa tu. Bila orang buat networking ni, ramai pergi sebu masa tu, COVID-19 tak ada lagi. Sebu, parking susah.
Bila susah, company kita pindah ke sebelah office kita sekarang ni. Yang tu saya sempat. Masa tu sewa lagi tuan-tuan, sewa lagi. Masa saya join 2013 tu, masa tu kami masih menyewa lagi 2 tingkat. Tapi tepat dah, excellent dah. Masa dekat Sri Petaling tu dah sudah excellent dah. Pada peringkat awal kita tak ada pun compliance syariah, semua tak ada. Dan alhamdulillah sekarang kita ada panel syariah. Jadi kalau ada, bila kita present pada family, kawan-kawan, saudara mara, orang yang tak kenal, kita ada flyers ataupun kita buat melalui online, ada orang petikai, ini haram lah pakai SIM card kawan wow ni, dia kata. Kita boleh tanya dia balik. Masa dia beli SIM card Maxis dulu, masa dia beli SIM card Celcom dulu, masa dia pergi beli SIM card Digi dulu, dia tanya tak halal haram masa kat kaunter. Dia tanya tak? Siapa yang tengah duduk dengar sekarang ni, masa nak beli SIM card dulu-dulu dia tanya kat orang jual tu. Dek, ni SIM card ni halal ke haram ni? Ada tak yang buat macam tu? Tak ada kan? Memang tak ada. Tapi biasalah, bila kita buat networking, dia tak nak join. Tapi dia mungkin takut nak join. Aku nanti join ke kena tipu kan? Sebab pengalaman pernah kena dengan money game, letak duit, doa, dapat duit. Itu yang bahaya tu. Kan? Tapi jangan risau, sekarang kita dah lengkap. Kita dah ada syariah compliance. Okey ke tak okey? Kalau okey, buat gini sikit. Dia ada tu button check buat gini sikit tuan-tuan. Alright. Okey, dan kita juga dapat pengiktirafan daripada KWSP, kita dapat pengiktirafan daripada Bank Negara. Saya cukup respect sebab sebelum ni semua ada join. Saya ada join dengan networking. Saya tak malu nak cerita, saya banyak kali gagal dengan networking. Saya tak malu nak cerita buat apa. Kan? Ibarat kita berlari-lari jatuh. Saya tak malu nak cerita saya jatuh. Tapi walaupun saya jatuh, saya bangun, saya berlari lagi dengan izin Allah Ta'ala. Hari ni kita juara 100 meter. Maknanya kita gitu. Kan? Yang penting kita buat. Ya? Jadi pada tahun 2000 sampailah ke sekarang ni, saya macam-macam buat network marketing. Ya? Cuma tak pernah dapat guide daripada mentor yang betul. 2010 baru dapat mentor yang betul. Di situlah sampai sekarang saya berguru dengan Sifu DZ. Saya tak ramai mentor, saya ada 2 orang saja, Sifu DZ dengan Sifu CD saja. Yang betul-betul yang saya memang berguru. Memang saya duduk, orang kata sampai lepak sampai subuh lah. Kalau Sifu CD pun sampai subuh juga lepak berguru dengan dia kan. Okey, dengan semua company tak ada pun pengiktirafan daripada Bank Negara. Tapi dengan Tuan Wow ni, dengan Tuan Group, ada pengiktirafan daripada Bank Negara, iaitu anti-skin cepat kaya. Okey kita okey. Sebab bisnes kita ni, kita duduk atas, kita bawa kawan kita di bawah. Kalau kawan kita rajin, dia boleh potong income kita. Jelas tak? Dia tak ada macam mengayakan orang atas. Kan ada orang kata, oh ini skin cepat kaya mengayakan orang atas ke? Habis tu kalau kita pakai Maxis Celcom, siapa yang kaya? Satu keluarga top up, siapa yang kaya? Maxis yang kaya. Habis tu tak bukan skin cepat kaya ke? Jadi kita betulkan kita punya kefahaman kita. Jadi inilah benda yang baik yang kita kena tahu. Kita dapat pengiktirafan sebab daripada KWSP, kita jaga kita punya staff bagus. Ya. Jadi hari ini company Tuan Wow dan produk kita ni SIM card Tuan Wow, semua orang boleh join. Sebab apa? Kita jual Elkon ke, kita jual CNI ke, kita jual Forever Living ke, kita jual For Life ke, kita jual Kio ke, kita jual apa saja barang di pasaran, tetap mesti menggunakan handphone. Betul ke betul apa yang saya cakap? Dulu kita marah anak-anak pakai telefon, betul tak? Sekarang ni anak-anak PDPR pakai apa? Betul tak? Cuma kena pantau lah. Kita kena pantau, jangan bagi bebas anak-anak handphone, nanti rosak mata je tak? Dah muda-muda nanti dah rabun. Sebab apa? Kita tak pantau. Anak-anak muda ni kalau kita tak pantau, handphone ni dia akan guna untuk main game. Ya, tengok video apa semua. So kita kena pantau. Kalau kita sayang ke anak lah, kalau tak sayang biarkan dia rabun tuan-tuan dan puan. Alright. Alhamdulillah. Saya rasa saya dah cerita sedetail-detailnya malam ni tentang kelab. Saya dah cerita sedetail-detailnya pasal company. So ramai yang mula, wah bestnya company kita bermula daripada orang miskin. Rupanya bukan terus kaya, tak. Kita ni bukan program-program yang jenis nak mengaburi orang, tak. Bermula tu dengan kereta Ferrari, tak. Kan? Ada program kat luar sana, baru 3 bulan bersepah berderet kereta Ferrari, itu kena hati-hatilah sikit. Kan? Kita takut Ferrari tu lari cabut lari sebab ni. Kita bermula daripada short lot yang sewa, lepas tu sewa yang keempat.
barulah company kita beli building kita sendiri 4 tingkat, tuan-tuan dan puan. Okey, kita okey. Jadi alhamdulillah, saya juga nak cerita pada sahabat-sahabat semua tentang industri networking, ya. Yang ni kena betulkan balik. Sebab apa? Kalau dulu bila kita ajak kawan kita, Man, jomlah malam ni kita lepak kedai, itulah dulu kan. Sekarang ni tak ada dah nak ajak lepak kedai. Sekarang ni kita just share saja link Zoom kita. Kita share link Zoom kat dia, kita kata, malam ni kalau kau nak tengok isu hangat ni, ada isu hangat ni kata kan, mesti ada gosip-gosip terbaru ni, kau tekan je link Zoom ni, kan? Bagi orang kita kalau cakap macam tu laju orang tekan kan. Tapi 845 kau cepat-cepat tekan kan. Jangan kau lupa, ini gosip ni memang hebat ni, mesti ada gosip-gosip panas artis ni. Jadi gitu. Jadi kita kena betul balik mindset kita, sebab orang kita bila sebut MLM takut, tuan-tuan dan puan. Kalau bab kata mentor saya dulu, bila dia buat talk dalam preview, saya ingat lagi, MLM, member, banyak member, dia kata. Nah, kalau pergi rumah hantu, pameran rumah hantu tu, pergi kan, kita pun masuk rumah hantu, kita buat pelan-pelan saja, buat pelan-pelan je. MLM, hantu pun lari, tuan-tuan dan puan, takut. Hantu Malaysia takut, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita pergi ke UK, ke Europe, kita jalan-jalan park, belaga bahu, kita borak. Hey man, what's your name, man? Oh, I'm Master Am. Ya, dia tanya kerja kita, tuan-tuan. Dia tanya kerja kita cakap dia I freedom tu dia. I freedom. Money freedom, I'm time freedom. Dia tanya kerja apa lagi? Kita cakap dia I'm networker. Dia akan respect kita. Sebab apa? Networker dengan izin Allah akan ada 2 perkara, time freedom and money freedom. Tak nampak pun. Tak nampak apa tu Tuan Kamil? Tuan Kamil tak nampak apa tu? Tuan Kamil tak nampak apa? Alright. Okay. So kita tengok potensi networking. Donald Trump kata apa? Donald Trump ni bekas presiden US yang ke-48. Jikalau masa silam dapat dikembalikan, saya tidak akan menjalankan perniagaan hartanah tetapi memilih networking untuk menjadi kaya. Donald Trump. Okey, penulis kepada buku Rich Dad Poor Dad, antara buku terlaris di dunia, dulu ada 10 cara menjadi kaya, tetapi sekarang tambah satu lagi cara, iaitu networking. Di negara maju, 20% jutawan lahir melalui era perniagaan baru ini. Okey ke tak okey? Okey kenapa? Makin bermasalah satu negara, makin rancak networking. Macam negara Greece. Negara Greece antara negara yang hampir-hampir bankrupt. Orang kata sampai penjawat awam, pencen ada. Bila cucuk duit, tak boleh nak keluar duit. Sebab negara dia dah teruk sangat. Dan dia bangkit dengan network marketing, tuan-tuan. Rakyat dia bangkit dengan network marketing. Sebab network marketing ni, dia perlunya modal kecil je. Risiko tak ada, kedai tak ada. Tak payah nak upah Indon, tak payah nak upah Bangla, tak payah, tuan-tuan. Di situlah kelebihan kita, tuan-tuan. Dan perniagaan kita ni 24 jam berjalan. Sama juga bisnes Tong Wow, kita jual sekali saja SIM card. Sahabat-sahabat kita, klien kita pergilah top up ke mana-mana saja. Tak beli top up dengan kita, kita dibayar upah. Okey ke tak okey, tuan-tuan dan puan? Okey Alright. So kupasan daripada buku Rich Dad Poor Dad. Okey, saya buat kesimpulan daripada buku Rich Dad Poor Dad, iaitu today and tomorrow. Today and tomorrow, hari ini dan esok, tuan-tuan dan puan. Apa yang kita buat hari ini, insya-Allah resultnya esok. Dipanjangkan umur, esok kita boleh tengok. Rasulullah kata apa? Kalau seandainya esok kiamat, ambillah sebiji kurma, tanamlah. Dah tahu dah tu. Esok nak kiamat dah tu. Rasulullah beranggap buat satu cerita, anggapan macam mana? Esok nak kiamat ni, ambillah sebiji kurma, tanam. Sedangkan kita tahu, kurma tanam hari ni, esok nak kiamat, tak ada apa dah. Tapi maknanya apa? Kita tetap kena yakin untuk berbagi manfaat pada orang lain. Di situ So, today, hari ni, kalau 8 tahun yang lepas, kalau cerita today, saya adalah seorang penjawat awam. Saya seorang guru yang mana pangkat DG41. Alhamdulillah ada gaji, tuan-tuan dan puan. Yang penting ada gaji. Dan kawan-kawan saya juga ada gaji. Ada yang polis, ada yang cikgu, ada yang nurse, ada yang doktor, ada jadi bomber, ada kerja dengan swasta. Semua ada. Tapi jangan selesa dengan apa yang kita ada.
Sebab apa dalam buku Rich Dad Poor Dad? Apa maksud Rich Dad? Apa maksud Poor Dad? Rich Dad, Poor Dad. Poor Dad adalah ayah kepada Robert T. Kiyosaki. Ayahnya cikgu. Bukan kata gaji tak banyak. Ada gaji. Maksudnya poor dari segi pemikiran. Rich dari segi pemikiran. Bukan poor dengan rich tu melambang kepada duit. Tak. Bukan pada harta. Poor Dad. Poor Dad dia kata apa? Belajarlah wahai anakku tinggi-tinggi sampai ke Menara Gading. Engkau dapat satu degree yang bagus. Kau akan dapat satu pekerjaan yang bagus. Dan berpencinglah sebagai penjawat awam. Berpencinglah daripada makan gaji. Itulah dia punya flow. Maksudnya mind setting ayah kita kepada kita, itulah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Rich Dad. Dia cakap apa? Belajarlah tinggi-tinggi. Masuk ke Menara Gading. Sama tak? Sama. Dan dapatlah result yang baik. Keluarlah dengan berjaya. Kerjalah, nak kerja. Memang kerja. Kerja. Kita dah baca kata kita dah berjaya dengan jadi cikgu. Kerjalah cikgu. Engineer. Kerjalah engineer. Kerja. Tapi dia kata, sedang-sedang kerja tu, binalah satu bisnes. Binalah satu bisnes dan berjayalah dengan bisnes yang anda bina. Faham ke faham tuan-tuan dan puan? Kalau di Malaysia ni, nak cerita pasal Rich Dad Poor Dad, cuba kita tengok sikit orang Cina dengan orang Melayu. Saya bukan nak perkauman ni, orang Cina dengan orang Melayu. Kawan saya, Michael, satu batch, Mac Fizik UPM, tahun 2000 sampai 2004. Saya ramai kawan China. Saya bukan kata suka, Pak. Saya 4 orang saja budak Melayu. Yang lainnya semua Cina. Jadi, yang saya peliknya, kawan saya Michael ni habis degree, sambung master. Saya kata, kau kuatlah belajar. Aku tak boleh aku jadi cikgu lah. Ayah, dia kata, ayah aku suruh sambung master. Dia kata. Habis master, saya jumpa dekat Mice Wonderland. Dia buka kedai top up. Jual handphone. Saya kata kat dia. Masa tu saya cikgu. Apa ni kau Michael? Belajar sampai master, buka kedai handphone. Masa tu saya tak jumpa lagi Tuan Wow. Masa tu saya baru lagi dia jadi cikgu. Kau buka kedai top up, kau jual handphone. Tak tahulah, ayah aku yang semua ni arrange. Dia sebelajar tinggi-tinggi, lepas tu suruh buat handphone. Bila saya dah pergi lagi dalam 3 tahun kemudian, saya pergi lagi, saya jumpa dia. Saya jumpa dia memang cukup sukses dalam masa tu. Dekat Mice Wonderland tu dia ada lebih kurang 6 cawangan store-store untuk kedai handphone apa semua. Macam tu ya. Orang Cina punya ajar anak-anak. Maksudnya nak kaya ni berniaga. Nak kaya ni kena berniaga. Jadi employee. So kita ni peringkat awal mesti employee. Kita tak ada hal. Kita online pun boleh. Kita boleh. Cuma mind setting kita kena ubah. Employee makan gaji. Self-employee apa S. Kalau anda tengok tu ESBI. Employee, self-employee, business and investor. Kita semua kena fokus kepada part yang nombor 4. Investor. Money make money. Saya share pada anda satu je. Money make money yang arwah ayah saya pesan. Kalau kita berniaga, dapat untung, sisihkan duit kita, simpan tabung haji. Bila untung, sisihkan ke tabung haji. Jangan dapat duit macam tak pernah dapat duit, habis duit ke tempat benda lain. Sisih ke tabung haji. Itu arwah ayah saya pesan. Sebab arwah ayah saya, masa dia meninggal, dalam tabung hajinya ada 3 juta cash money. Ayah saya memang seorang kontraktor. Saya banyak belajar dengan dia, cuma saya tak belajar kontraktor dengan dia. Jadi, apa yang saya buat sekarang ni adalah sisih untuk simpan 5 angka sebulan dalam tabung haji. Tapi anda yang belum lagi sampai tahap untuk sisih kepada 5 angka, jangan tunggu 5 angka. Anda dah boleh sisih 100 sebulan pun cukup. 500 sebulan pun cukup. Dapat dah buat 1000 sebulan, alhamdulillah. Tapi sebelum tu, anda kena kenal dulu apa itu employee. Kalau kerja sebulan dapat gaji sebulan. Anda tak pergi kerja, dapat tak gaji? Tak dapat. Sekarang ni musim pandemik. Ramai kawan saya, ada beberapa orang lah, dia kata yang kerja swasta, dia kata bos aku bagi cuti tanpa gaji. Dulu kita nak minta cuti tanpa gaji ni payah. Sekarang ni kita ada yang bagi separuh gaji. Macam kawan seorang saya lagi, dia baru saya borak itu di Kelang, dia baru pengantin baru, Zaidi, dia cakap, tak tahulah cikgu, tengoklah sebulan ni gaji dia bayar macam mana, separuh ke penuh. Mana dia tak tahu lagi. Jadi itulah kesan kalau kita tak buat backup plan. Ya, employee, self-employee, kita ada kedai, contoh kedai makan. Contohnya kedai runcit. Kita berniaga hari ni untung. Kita berniaga esok juga ada untung. Tapi kalau kita tutup kedai hari ni, ada tak untung hari ni tuan-tuan? Cuba komen, ada tak untung kalau kita tutup kedai? Tak ada. Dan bisnes. Ini yang kita kena belajar. Bisnes ni. Okey.
Tengok kan, dia ada melibatkan people. Maksudnya kita membina rangkaian, tuan-tuan dan puan. Kita membina rangkaian bisnes. Okey, kalau bisnes yang besar, franchise seperti McDonald, KFC, Texas yang sukses. Sampai sekarang tak ada masalah. Tapi kalau Papa Rich kesian dengan cerita dah tutup dah Papa Rich dengan menanggung hutang sebanyak 38 juta Papa Rich. Itu franchise. Franchise yang besar, McDonald. Kan? McDonald. Tapi tak semua franchise tutup, tapi ada franchise bertahan. Hari ini kita ada tak modal 1 juta untuk buat franchise McDonald ataupun KFC? Ada tak? Kalau ada, alhamdulillah, anda bakal menikmati kesenangan hidup. Sebab apa? Cuba kita tengok hari ni KFC, McDonald. Owner di mana ada datang kat kedai? Tak ada. Betul tak? Semua sistem berjalan. Maksudnya, dia dah ada passive income daripada bisnes tadi. Okay? Tapi kalau kita tak ada modal tu, jom kita bina bisnes dengan network marketing. InsyaAllah. Syarat dia, nak belajar, boleh tak ajar, tak takut ajar, rajin je. Sentiasa hari-hari update Facebook, hari-hari blast. Itu je kerja kita, tuan-tuan dan puan. Ya? Dan insyaAllah, bila dah ada pendapatan, sisihkan sedikit untuk simpanan. Ya? Siapa yang masih lagi belum sampai tahap kata ini masih lagi anak-anak muda 30 tahun, 40 tahun ke bawah, kan? Hari ini umur 20 tahun, gunakanlah sebaik mungkin untuk belajar bisnes dan sisih duit untuk simpanan tabung haji. Target, kalau boleh umur 50 tahun, dah ada 1 juta dalam tabung haji. Maksudnya dengan tabung haji, pokok kita tu, pokok yang 1 juta dalam tabung haji tu, takkan dikacau, dia akan bayar dividen setahun bagi 12, kita dapat lebih kurang 6 ke 8 ribu sebulan. Mana passive dah income kita. Itu 1 juta. Ya, tuan-tuan dan puan. Siapa jelas? Say I. Alright. Ini nampak tak? Nampak tak sahabat-sahabat semua, nampak tak ini? Siapa yang nampak tolong komen. Nampak tak? Okey, alhamdulillah si Fudiani kata nampak. Okey, ini adalah bukan kita edit-edit ya, bukan kata kita buat-buat lakonan ini tidak. Ini memang betul ya, ini testimoni betul-betul berlaku. Sahabat kita tuan-tuan dan puan, dia tak buat bisnes ni, dia tidur, dia kata alhamdulillah pelaburan yang menguntungkan. Sehingga sekarang 21 hari bulan pasti ada. Walaupun dah tidur 5 tahun yang lalu, nak buat balik, saya habis hilang dia tu. Yalah dah tidur 5 tahun, dah tidur 5 tahun. Ya, siapa tak hilang? Ya, lagu mana nak jadi tim cam dulu-dulu, semangat datang bila ada bersama dengan tim. Ini bukan saya bayar dia tuan-tuan dan puan. Ini semua dengan izin Allah Ta'ala. Dan si Pumizi pun komen, Muhammad Ibrahim Haji Din terbaik. Jom one team balik dengan kami. Lepas tu dia tag nama saya Muhammad Ikram Ceno. Lepas tu dia jawab balik. InsyaAllah boleh-boleh kita ngetih tengok. Orang offline nak ngetih je kerja dia. Bukan kata kita mengezoom. Sepatutnya sekarang kena kurang dah mengetih. Sekarang kena mengezoom je banyak. Kita kena faham dan kita kena sedar. Dah 2 tahun dah kita ni pandemik tuan-tuan. Dan saya nak ucapkan tahniah negara kita number 1 sekarang ni. Number 1 tuan-tuan. Alright. Okey, apa aku cakap ni lupa. Okey. Saya pun jawab balik. Mama boleh. Share testimoni 5 tahun tak buat. 5 tahun tak buat tuan-tuan. Dia join naik service center tuan-tuan. Naik service center. Tapi dia tak tahu yang grup dia saya jaga. Grup dia dekat Kelantan semua saya jaga. Grup dia dah naik beras dah. Dia tak naik lagi. Dia masih lagi service center. Sayang tak? Sayang. Dia sepatutnya lebih baik berbanding orang bawah dia tuan-tuan dan puan ya. Alright. Kita tengok lagi tuan-tuan. Itu pasif. Dan industri networking ni tuan-tuan tengok. Ton M kita ini pada tahun 2023 ini artikel saya tak pernah lupa. Masa tu saya buat Lakzor tuan-tuan dan puan. Masa tu saya buat Lakzor 2023. Saya pernah baca artikel ni. Take the Challenge Mahathir 2020 MLMU. Pada tahun 2023, mana 17 tahun belum lagi datang tahun tu, 2020, Tok M dah kata lah, 2020, berduyung-duyung, orang akan datang buat MLM, berpusu-pusu orang datang buat MLM. Kalau dulu, kalau orang tanya, menantu hang kerja apa? Segan nak bagi tahu networker kan? Kalau menantu hang kerja apa? Engineer, kan sedap sebut tu. Menantu hang kerja apa? Lawyer. Apa pun main muzik? You tak terima sikit. Tapi kita segan nak cerita menantu hang kerja apa? Tu buat tong wow tu kan. Tapi hari ni alhamdulillah
Ramai dah mula buka mata. Kan? Mula dah nampak apa itu konsep network marketing. Namun kena ingat, hati-hati, jangan masuk yang jenis duduk dia dapat duit. Yang datang jumpa kita, cikgu, letak duit $1,000, tiap-tiap hari dapat, tiap-tiap minggu dapat, tiap-tiap bulan dapat. Memang dapat. Lepas tu mendapat lagi yang kita dapat. Ya, tak ada lagi skim cepat kaya berjaya di Malaysia ni. Cuma memang dia berjaya peringkat awal. Lepas tu dia lari lah, kena tangkap semua macam tu lah. Alright. Okay. So, industri dah settle dah networking. Bagus tak bagus network marketing tuan-tuan dan puan? Bagus. Okay, sekarang ni saya nak kenalkan anda orang-orang hebat di dunia. Ini dari segi konsep dunia lah. Dunia maksudnya pencapaian di dunia ni. Maksudnya dengan kejayaan bisnes dia lah. Tapi kita sebagai orang Muslim, ada yang lebih hebat. Dunia dan akhirat. Betul, insyaAllah. Okay. Number one hari ni orang terkaya namanya Jeff Bezos. Jeff Bezos ni apa saya nak share pada dia adalah pemilik kepada Amazon.com. Perniagaan dia tak ada sempadan. Satu dunia dia boleh berniaga. Kalaulah planet Mars tadi ada penduduk dan dia ada sistem jual beli pun dia akan post. Tapi nak ceritanya tuan-tuan dan puan, ada juga orang yang boleh jadi kaya tuan-tuan, tapi hanya berniaga di satu negara saja. Satu negara saja dia pasangkan produk dia. Siapa tu? Tu nama dia Carlos Slim Hello. Memang sentiasa slim tuan-tuan dan puan. Ya, orang yang terkaya pernah mengalahkan Bill Gates pada tahun 2010. Pernah mengalahkan Bill Gates tuan-tuan dan puan. Sedangkan Bill Gates masa tu berniaga satu dunia, tak ada sempadan. Sebab apa? Microsoft ada kat Malaysia, Microsoft ada kat Thailand, Microsoft ada kat Korea, Microsoft ada kat Amerika, Microsoft ada kat Mexico. Semua negara ada Microsoft. Betul tak betul? Tapi Telmex hanya di Mexico saja. Tapi boleh menjadi orang yang terkaya di dunia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab semua rakyat Mexico adalah pengguna handphone tuan-tuan. Jadi hari ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan masuk ke dalam minda betul-betul bahawa networking antara platform terbaik. Produk telco antara produk keperluan yang senang nak jual tuan-tuan dan puan-puan. Semua dalam rumah ni, cuba kita tengok dalam rumah kita sekarang. Semuanya ada handphone. Semuanya dalam handphone tu ada SIM card. Dan semuanya berkomitmen tiap-tiap bulan. Cuba kita kira, kalau kita 100, isteri kita 100, mak kita 50, ayah kita 50, anak kita 50. Cuba dah, berapa dah sebulan tuan-tuan dan puan? Okey kita okey bisnes kita ni. Okey Alright. Kita tengok pula orang terkaya di Malaysia. Ini dia orang terkaya di Malaysia namanya Robert Kuok. Apa yang saya nak kupas pada cerita pasal Robert Kuok ni adalah perniagaan dia, bukan pasal dia. Kalau hari ni tuan-tuan dipilih Allah untuk duduk di tempat Robert Kuok ni, tuan-tuan lah yang dia orang terkaya di Malaysia. Sebab apa? Dia menumpang kekayaan asbab gula. Itulah kekayaannya, asbab gula. Sebab apa? Setiap rumah ada gula, setiap kedai ada gula. Nah, di Selangor adalah number one kecil manis tuan-tuan dan puan. Baru saya tahu artikel yang terbaru, rupanya Selangor number one kecil manis. Saya ingat ke negeri Kelantan, negeri saya. Sebab orang kata, kalau pergi ke Kelantan ni, selalunya makan manis-manis. Ya, rupanya orang Selangor number one kecil manis tuan-tuan dan puan. Rupanya orang Selangor ni pun manis juga. Jadi tuan-tuan dan puan, gula ni 1 kg RM3 je. Mana untung tak banyak sen-sen. Tapi boleh jadi orang kaya. Cuba tengok produk dia. Semua produk keperluan. Serimoni keperluan. Telur keperluan. Gandum keperluan. Roti. Massimo keperluan. Dia jual produk keperluan. Akhirnya orang beli hari-hari. Setiap rumah di Malaysia dia beli. Kaya ke tak kaya tuan-tuan dan puan? Bayangkan ginilah. Kita buat satu produk. Sebulan di Malaysia ni ada 32 juta lah. 32 juta rakyat. Kita ambil setiap rakyat Malaysia ni beli produk kita sebulan 1 juta ya tuan-tuan. 1 juta beli dan kita untung RM1. Setiap daripada rakyat Malaysia beli RM1. Berapa income kita sebulan tuan-tuan dan puan? 1 juta sebulan, betul tak? Sebab apa? Produk keperluan. Ya. Jadi hari ni tuan-tuan dan puan, orang yang terawal yang berjaya lah Robert Kuok dalam gula. Apa yang saya nak cerita ialah produk keperluan untung sen-sen. Maksudnya jangan pandang rendah dengan untung sen-sen tuan-tuan dan puan. Okey, Maxis. Siapa yang pernah guna Maxis? Tolong type. Saya. Okey. Saya tuan-tuan dan puan dulu TM Touch. Saya rasa anak-anak muda tak kenal TM Touch ni. Ya. TM Touch. Siapa TM Touch je saya dulu?
Lepas TM tak, saya berubah kode Maxis. Saya berubah kode Maxis. Kenapa saya berubah kode Maxis? Sebab Maxis warna merah. Saya masa tu memang tak boleh dengan warna merah ni, seronok. Warna berani, tuan-tuan, berani. Kelantan kan warna merah. Betul tak? Warna berani kan. Sekarang warna Turki pun warna merah. Berani. Alright. Bila saya pakai Maxis, saya tak tahu pun siapa owner. Bila saya buat bisnes ni 2013, barulah nak cari dekat Google tu. Oh, ini owner Maxisnya. Baru tahu owner Maxis. Namanya Tan Sri Ananda Krishnan. Dulu berbelah-belah tahun pakai Maxis. Saya ingatkan Maxis ni orang putih punya, nama kan Maxis. Betul tak? Rupanya tuan-tuan dan puan, bukan sikit dia punya untung. 2 bilion setahun. Cuba bagi dengan 365 hari. Banyak ke sikit? Banyak tuan-tuan dan puan. Ayah kita top up Maxis. Mak kita bayar bil Maxis. Kakak kita bayar Maxis. Isteri kita pakai Maxis. Adik-adik kita pakai Maxis. Ada tak dia bayar akhirat kematian kat kita? Kalau pewaris kita, kalau pemegang SIM card meninggal, bagi kepada pewaris. Ada tak ada tuan-tuan dan puan? Tak ada. Ada tak bila cukai jalan untuk kereta kita mati? Dia ada tak dia telefon kat kita, dia tolong bayar? Tak ada kan? Ini saya nak cerita sikit-sikit tuan-tuan. Marilah kita berubah kepada Tuan Wow. InsyaAllah banyak manfaat pada kita akan bersama dengan Tuan Wow ni tuan-tuan dan puan. Okay? Apa yang saya nak share? Semuanya untung gila-gila. Bilion, bukan million tuan-tuan. Bilion. Siapa yang mengayakan diorang ni? Ini persoalan yang kita kena tanya pada diri kita hari ini. Siapa yang mengayakan diorang ni? Kita lah. Saya beberapa tahun pakai Maxis. Tuan-tuan dan perempuan, kalau pergi kat KLCC tu, tingginya menara KLCC. Dialah owner kepada Maxis. Ya, ada menara Maxis dah. Ada berapa banyak kita tampar duit kita kat situ dah. Tak ada pun dia nak bagi peluang perniagaan. Tak ada. Nak jadi stokis dia apa semua ke, kena bayar ratus-ratus ribu juga tuan-tuan dan puan. Alright. So DG juga pilihan tuan-tuan dan puan. Tapi hari ini di bumi bertuah kita ni lah tuan-tuan dan puan, ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Di bumi Malaysia inilah net telco bermula tuan-tuan dan puan. Sedangkan kita semua tahu networking bermula daripada Amerika, di mana pengasasnya Rich DeVos, antara MLM paling lama Amway. Tapi IT ini bermula di mana? Malaysia. Okey. Siapa yang on speaker apa? Tolong mute Sorry, takut ada gangguan. Alright. Sorry Fiz, kami terpaksa mute anda. Okay. So. Okay. Okay. Hari ni kita buka minda kita sama-sama dulu. Okay. Kita buka minda kita sama-sama. Kalaulah kita ni dah 10 tahun yang lepas pakai handphone. Siapa dah 10 tahun pakai handphone? Siapa dah 20 tahun pakai handphone? Kalaulah kita sebulan top up 50 individu kita, campur dengan isteri 100, family, anak apa semua mungkin boleh cecah sampai 300 bulan. Cuba sahabat-sahabat tengok. Kalaulah pakai handphone 20 tahun, 72,000 memang kita buang macam tu saja. Bukan buang macam tu, mana dapat lah. Data apa semua dapat. Ya, maksudnya, banyak ke sikit yang kita habis? Banyak. Ya, tapi alhamdulillah saya dah kira dah. Total saya top up dengan Maxi dengan Tongwa ni, maksudnya dah cover dah. Dah cover dah dengan Tongwa ni. Siap untung lagi ya. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ya, alright. Okey, katalah kita dah habis dah. Duit kita lebih kurang 30,000 duk top up kan. Kita dah habis dah ya, 30,000 dah top up. Apa yang kita dapat? Kita dapat 3 perkara je. Call, SMS, data. Tapi sekarang ni yang banyak kita pakai adalah data. Betul? Yang banyak kita pakai data. Call jaranglah. Call pun kita banyak guna Zoom, kita banyak guna voice call, kita banyak guna video call kan. Kalau sama-sama bercinta sama kita dulu banyak guna call lah. Tapi budak-budak sekarang ni kalau yang bercinta, saya rasa banyak guna video call ya. Saya rasa lah. Tapi tak tahulah ya. Tanya si Pumizi macam mana. Okey. Tuan-tuan dan puan, okey saya back balik. Mungkin kita terpengaruh dengan telco-telco dekat luar, dia kata apa? Adanya unlimited call, unlimited data. Biasalah kita ni sebagai pembeli, mudah tertipu. Betul tak betul? Mudah tertipu. Bila orang cakap macam tu, macam ni lah. Orang jual kad kredit. Dia bagi kita apa? Gift. Nak bagi kita gift.
Ada yang bagi kata kontrol lah. Oh, kita ni memang minat kata kontrol. Daripada jauh lagi. Oh, percuma kan kata kontrol. Kan? Dengan apa? Dengan melanggan kad kredit dia. Ayo, dia bagi kita kata kontrol tu berapa ringgit je. Tapi bila kita dah guna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. TNC banyak tak baca, tertipu Dan. Dan tertipu. Dah, pinjam 1,000 kena bayar 3,000 Dan. Alright. Jadi, sama juga dengan telco. Dia cakap unlimited call, unlimited data, kita pun seronok pakai. Nak. Walaupun internet slow pun pakai juga. Walaupun kelajuan slow, pakai juga. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita dah tertipu. Alright. Apa maksud unlimited data? Apa maksud unlimited call? Kita kena tahu semua telco ni di bawah payung SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Itu kita nak tahu, ini bos besar ni. Bos besar ni. SKMM, kerja dia nak bagi compound je. Kau salah, aku compound kau. Kau salah, aku compound kau. Di compound bukan 5,000, 2,000. Juta kan depan. Hari tu ingat tahun bila dia compound Maxis Celcom Digi Mobile. 1.3 juta dia compound. Tapi tak apalah depa semua ni bilion. Untung bolehlah bayar kan. Okey. Maksud unlimited tuan-tuan dan puan. Okey, setiap package yang kita langgan dia ada kota. Maksudnya kita boleh habiskan kota kita tu tanpa ada sekatan. Dalam tempoh sejam, 2 jam kita boleh pakai selagi ada kota. Tapi kalau kota tu dah habis, capping terpaksa ada lah. Maksudnya, kalau dulu satu hari mungkin boleh cakap 1 jam. Siapa yang sempat dulu-dululah sama saya dulu, dia bagi cakap 1 jam je. Kalau habis 1 jam hari ni, kena tunggu 12.01 pagi esok baru boleh call lagi. Sebab dia kira hari lain. Tapi sekarang tak ada masalah. 3,000 minit dia bagi kat kita boleh habiskan dalam masa 3 hari dah settle. Tak ada masalah. Tapi tak ada orang bergayut 24 jam macam tu kan. Tak ada. Jadi ingat, bila dah masuk dengan tawau ni, kena bersyukur sebab kita salurkan maklumat yang tepat. Rupanya unlimited tu, maksudnya kita selagi ada kota, boleh bercakap tanpa putus. Itu yang best. Alright. Ini bukti yang kami tunjuk pada anda. SKMM mengarahkan Celcom, Maxis, TuneTalk dan WB tidak mengelirukan pengguna dengan promosi data tanpa had. Nampak tuan-tuan dan puan? Macam baca berita pula. Mana SKMM mengarahkan Celcom, Maxis, TuneTalk dan WB tidak mengelirukan pengguna dengan promosi data tanpa had. Ya, alright. Jadi, kita tengok betul-betul. Alright, kita tengok betul-betul. Kita ada package plan data. Ada banyak package kita. Kita ada yang RM10, ada yang RM30. Kalau RM10, kita diberi high speed 0.5 GB. Jangan pula beranggapan bayar sikit nak dapat banyak. Inilah lumrah alam tuan-tuan dan puan. Kalau kita bayar RM30, kita dapat 5 GB high speed. Saya tak nak cerita yang basic internet. Sebab kata-kata ni tak guna pun basic internet tu. Semuanya nak laju, semuanya nak cepat. Betul tak betul? Siapa yang setuju dengan saya cuba komen. Betul. Tak setuju pun cakap tak betul. Tak apa, saya okey. Tak ada masalah. Cuma pendapat saya nampak hari ni kawan-kawan saya semua nak high speed. Semuanya nak yang laju-laju ya sekarang kan. Kahwin pun nak laju dah sekarang ni. Okey. Okey. Yang RM30, 5 GB je dapat ya high speed. Saya cerita pasal high speed je malam ni ya. Boleh fokus dengan saya. RM30, TDS 30 dapat 5 GB saja tuan-tuan dan puan. Okey. Kalau RM50, anda akan dapat 2 GB sehari. Itu capping kita, 2 GB sehari selama 32 hari. Maknanya total high speed untuk 32 hari 64 GB. Katakanlah anda 2 GB. 2 GB tak cukup. Kita sediakan tabung, jangan risau. High speed ada 10 GB lagi. 2 GB dah pakai, tiba-tiba terpakai lagi 1 GB lagi. Mana anda hari ni pakai 3 GB. Lebih sikit hari ni buat marketing gila-gila sikit ni. Buat Zoom ke, buat apa ke, 3 GB. Jangan risau. Walaupun capping 2 GB, tabung ada 10 GB. Kalau tabung tak cukup, tegang booster. Booster harga RM10, ada 15, ada RM30 pun ada. Jangan risau. Semua dia bagi yang high speed semua. Okey. Lepas tu kita ada TDS 120. Ini jangan-jarang orang beli ni. Sebab orang kita dia lebih selesa yang 50 dulu. Ataupun yang terbaru ni, yang RM60, TDS 60 ni lebih kepada data lah.
Dia bagi kita 64 juga GB untuk harian, iaitu 2 GB selama 30 hari. Cuma tadi kalau TDS 50 dia bagi 10 GB, dia tambah lagi 5 GB, itu 15 GB. Kalau TDS 80, saya dah kira dah. Yang terbaik TDS 80. Memang tinggi dia punya kadar, dia bagi kita pada kita rate data, dia bagi banyak. Dia bagi banyak, 100 GB ya, high speed. Ada tepuk tangan pula. Excellent tu. Excellent, excellent. Okey. Alright, tuan-tuan dan puan, izinkan saya buat perbezaan. Sebab orang kita orang kita ni tuan-tuan dan puan banyak berkira. Banyak berkira-kira. Salah berkira-kira, tak pandai berkira. Dan akhirnya rugi macam kawan saya. Dan sebenarnya bukan kawan saya seorang. Mr. Chia ada PM saya. Cikgu, you free tak saya nak call? Okey, dia call. Cikgu, you kena beritahu you punya agent. You kena beritahu you punya user. Jangan top up RM120 sebulan. Saya tengok ramai agent-agent Tawau ni mula-mula top up 30. Lepas tu top up lagi 30. Top up lagi 30. Saya pun sudah pening. Ini company tak nak sale kah? Saya cakap kat Chia, company tak nak sale kah? Bukan. Kita nak orang menikmati package yang betul kan? Okey, cuba kita tengok siapa yang melanggan TDS 30? Konon-konon nak jimat. Dia nak jimat. Dia pun langganlah TDS 30. Dia pun mainlah internet. Tak dengar? Macam mana tak dengar? Dengar tak? Dengar. Tolong mute tolong mute. Tak dengar. Kalau tak dengar, tolong setting tu. Awak punya bukan saya punya, sebab orang lain boleh dengar lah. Orang lain boleh dengar. Okey. Jadi okey je. Jangan buka suara ya. Sebab akan mengganggu, jangan mengganggu. Tolong ya, jangan buka suara. Chatting, kalau nak tu chatting saja. Okey. Batman versus Joker, cuba tengok. Kita ambil TDS 30, kita dapat 5 GB. Okey, kita ambil TDS 30, kita dapat 5 GB high speed. Tapi kalau kita langgan terus, perbezaannya RM20 saja. Perbezaan RM20 saja tuan-tuan. Tapi kita akan dapat 74 GB high speed. 74 GB. Kalaulah kita nak buat penyamaan, okey, penyamaan TDS 50 untuk 74 GB, maksudnya kita kena top up 15 kali TDS 30 bersamaan dengan sekali top up TDS 50. Maksudnya anda nak bayar 400.5 ataupun anda nak langgan 50 saja. Sebab tu saya kata jangan berkira-kira sangat. Kalau benda sport rim, kan, benda ke lansir ke apa, kita terus bayar. Ini untuk kita punya keperluan ni, kita ambil yang terbaik, TDS 50. Terus dapat 74 GB. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang cukup dengan TDS 50. Dan bulan ni baru saya upgrade pada TDS 80 saja, nak try TDS 80. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok TDS 60 lawan TDS 30. TDS 60 dapat 79 GB. TDS 30 kita beli RM30 dapat 5 GB. Maknanya 14 kali langganan TDS 30 baru menyamai langganan TDS 60 satu kali. Jadi kalau orang bijak, dia nak bayar 420 ke nak bayar 60? Cuba komen. Nak bayar 60 ke nak bayar 420? Kita awam semua, nak bayar yang mana? Jadi sebab tu kena pandai kira sikit. Baru kita jimat. Alright? Kita tengok lagi TDS 80. TDS 80 kita akan dapat 2.5 GB untuk harian selama 30 hari dan kita dapat lagi extra tabung high speed 30 GB. Okey. Jadi total 100 GB. Dan jika kita melanggan TDS 30, kita perlu melanggan TDS 30 sebanyak 18 kali untuk menyamai TDS 80 satu kali. Jadi anda pilih mana? Nak bayar 80 ke nak bayar 580, tuan-tuan dan puan-puan? Sahabat-sahabat bijak pandai semua. Anda pilih. Saya tak pernah memaksa anda. Anda nak TDS 10, cikgu saya nak TDS 10. Tak apa, it's okay. Tapi setiap hari TDS 10 you kena unsubscribe.
Hari-hari kena langgar. Tidak 10. Tidak 10. Cukup sebulan jadi TDS 300 tuan-tuan dan puan. Saya suka sebenarnya. 300 darat Tencent RM30 saya dapat. Tapi itu bukan objektif saya. Sebab apa? Anda tidak akan happy. Bila anda tak happy, anda tidak akan share dengan orang lain. Tapi kalau anda pakai macam saya ni, pakai TDS 50 happy, itu yang kita nak cerita ke orang. Betul tak betul? Alright. Okay. Habis cerita pasal package. Dan apa yang kita dapat sebagai pengguna setia bersama dengan Tuan Wow ni, setiap kali kita top up, kita dapat voucher. Setiap kali kita top up, kita dapat voucher. Dan sekarang ni siapa buat langganan package upgrade, contohnya siapa yang sebelum ni, TDS 30, cepat-cepatlah upgrade pada TDS 50 ataupun 60. Siapa dah 50, cuba upgrade pada 60. Kita boleh main permainan yang kami bagi. Selepas anda dapat mesej, anda boleh spin. Saya dah main dah, saya dapat 30 voucher. Bukan, 30 voucher. Saya dapat berapa ribu dah, tak ingat dah berapa ribu dah apa nama voucher. Jadi voucher tadi boleh kumpul. Dan kumpul-kumpul, anda boleh tebus di merchant yang ada logo Mcash tu. Antaranya kalau di Kuala Lumpur ni KK Mart. RM150 setiap bulan. Itu orang kaya je tuan-tuan. Petrom. Banyaklah Mcash ni ya. Jadi contoh ini. Ni sahabat kita Jutawan Harum ya. Dia ni salah seorang pemenang yang company bagi 500,000 voucher. Dan voucher tadi dia pergi ambil barang KK Mart, bawa mak happy dia tu. Barang tu semua tu claim dengan voucher saja. RM298 dia bawa keluar daripada KK Mart. Tuan-tuan dan puan, 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas kita pakai SIM card, duduk bergaduh kadang-kadang Maxi dengan Celcom, aku warna merah, kau warna biru. Betul tak betul? Aku Power Ranger merah, engkau Power Rangers biru. Duk bergaduh pasal company. Company kaya, kita duk bergaduh. Betul tak betul? Kita tak ada pun dapat macam ni. Betul tak betul tuan-tuan? Ada tak dia bagi rakyat kita macam ni? Tak ada. Alright. Tengok yang kedua. Abang mak kita dekat Bentong. Pergi ke TF Mark. Ambil claim voucher dia. RM220 barang. Kebetulan abang mak ni tokek bakso. Orang panggil dia abang mak bakso dekat Bentong tuan-tuan dan puan. Okey kita okey program kita. Okey Okey. Selain itu untuk keahlian sebelum 1 Julai 2021 sebagai pemegang SIM card anda diberi perlindungan khairat kematian. Anda diberi perlindungan khairat kematian bila mana anda tiap-tiap bulan top up RM50 sebulan selama 6 bulan. Dan bila berlaku kematian, pewaris akan dapat RM2,000. Tapi bermulanya 1 Julai, company ubah sikit dia punya syarat. Tapi tak apa, jangan marah company. Sebab itu bonus. Saya join 2013, tak ada pun. Okay. Saya join 2013, tak ada pun karat kematian apa semua. Tapi ini bonus. Stay dia bagi. Cuma dia turunkan 2,000 pada 1,000. Sebab apa? Sebab dia nak bagi. Sebab company kita dia ada tabung. Dia lah, bila orang berniaga je akan faham benda ni. Orang berniaga ni dia ada envelope tau. Ni untuk sedekah, ini untuk bayar rumah, ini untuk bayar kereta. Dia lebih pada perancangan. Bukan kata kedekut, tak. Dia lebih merancang. Sebab tu saya kata tadi, bila duit dah masuk, sisihkan mana tabung haji, mana nak buat zakat, mana nak buat ini, mana nak buat ini. Kita kena ada perancangan yang cukup baik. Ya. Wallet adalah stock e-reload daripada WW Company. Atau dah setting. Sekejap saya tengok ada soalan. Banyak pun soalannya. Wallet adalah stock e-reload diperoleh dari beli atau dari company atau setting sistem untuk menggunakan komisen yang diperolehi. Okey. Itu nantilah ya, saya teruskan preview dulu. Okey. Dan banyak yang kita dah buat sumbangan ya. Yang penting company kita berbesar hati untuk bagi kita macam ni. Kalau kita merajuk pun pergilah ke Maxis. Ada orang PM saya hari ni kan nak merajuk. Dia kata nak pergi Maxis. Saya kata saya tak boleh halang. Awak nak pergi je lah. Pergilah. Awak dah service center kan. Minta tolong mute sound. Minta maaf ya. Okey.
Okey, so saya nak share apa lagi kelebihan kita. Kita ada cabutan bertuah tuan-tuan dan puan. Kita duk pakai SIM card lama, ada tak dengar jiran sebelah kita, jiran orang kampung kita ke dapat lucky draw, dapat kereta duk pakai SIM card M, pakai SIM card C dapat motor. Kita tak pernah dengar Saya tak pernah dengar lagi lah. Walhal orang kata sekecil rice cooker pun saya tak pernah dengar lagi lah. Tapi saya masuk 2013 saya terkejut. Saya tengok company ni buat tiap-tiap bulan lucky draw yang mana pemenang setiap bulan akan memenangi 38,000 cash. Nombor 1, nombor 2 28,000, nombor 3 18,000, nombor 4 8,800. Saya kata ya Allah, kayanya company ni boleh bagi lucky draw. Maksudnya apa? Company kita menghargai pengguna. Sebab apa? Dia kalau setengah-setengah dia menghargai kepada ejen saja. Ejen ni bayar bonus. Dia bagi kita bonus setiap bulan dia bayar. Saya daripada dah 8 tahun tanpa gagal, without fail Mak Saleh kata kan. Dia bayar setiap bulan, 21 bulan masuk. Paling lewat pun 25 bulan dia bayar. Disebabkan sistem tergendala, 25 bulan dia masuk. Paling lewat lah tu. Ya. Maksudnya itu untuk ejen. Tapi yang tak ejen dia pakai saja, yang pengguna saja. Dapat lucky draw. Okey ke tak okey? 2014 bagi kereta Persona, 2015 bagi 5 biji Mybi, 16 tengok tu pegang BMW dapat kat isteri dia. Dia paksa isteri dia masuk. Akhirnya bila lucky draw isteri yang dapat. Oh, senyum. Dan suami pula terpaksa dapat cash 25,000 sebab siapa yang dapat bertuah dapat BMW. Tapi siapa yang sponsor yang bertuah tadi? Suami dia. Suami dia dapat cash money 25,000. Pelik betul company kita. Dan 2000 berapa saya lupa dah. 2017 saya ingat saya. Ini orang yang paling bertuah lah. Ini pengguna paling bertuah lah saya. Tu terang lah paling bertuah ni. Mr. Hafiz ni dapat 1 juta cash money tuan-tuan. Masa ni 30 pemenang dapat. 30 pemenang. Maksudnya 60 lah. 60 pemenang akan dapat. 30 pemenang maksudnya nombor 30 1,000 sampai nombor 4. Semuanya 1,000. Nombor 3 10,000, nombor 2 100,000, nombor 1 juta cash money. Dan yang best, siapa yang sponsor dia juga akan dapat cash money. Okey ke tak okey company kita? Okey tuan-tuan. Saya nak cerita pada anda, company menghargai user dan company juga menghargai ejen dengan memberi bonus dan pelancongan kepada ejen-ejen tuan-tuan. Alright, dan S16 juga buat satu challenge. Bagi satu challenge, minta maaf terlindung sikit di bawah tu. InsyaAllah kita akan edit sedikit. Bermulanya 16 Jun 2021 sampai 16 September 2021. Challenge ni selama 3 bulan. Okey, kita akan cari 16 orang pemenang yang mana buat sponsor untuk kekalkan nombor lama paling banyak. Jadi saya nak cari yang banyak buat sale untuk kekalkan nombor lama. Contohnya dia join, contohnya awak perkenalkan saya join nombor baru. Tapi dalam masa seminggu saya kekalkan nombor, itu dikira tu. Walaupun dia bermula dengan nombor baru, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam tempoh promosi ni, dikekalkan nombor lama, itu dikira juga tuan-tuan. Nombor 1 hadiahnya RM500 kita bagi. Kita bagi lagi topi, baju. Ada juga hadiah yang kita bagi, SIM card. Ini untuk tim S16, untuk kita bagi reward kepada tim S16 tuan-tuan. Dan insyaAllah hasil pada meeting BP semalam 2 hari lepas pun, company akan umum setiap bulan. Top 5, siapa yang buat sponsor setiap bulan. Paling banyak company pun akan bagi hadiah hasil bercadangan kita kepada company. Kami dengar, Alhamdulillah. Okey. Sebab sebelum ni kami duk bagi voucher dengan wallet. Jadi kita minta bagi handphone, bagi TV pula. Oh, kita minta tuan-tuan. Okey, dan kalau anda sebagai ejen, anda bersungguh-sungguh buat ni. Seperti saya, 6 bulan pertama saya masuk, 3 jam je sehari saya tidur. Saya kata kat rumah yang, kita ni memang 6 bulan ni memang jarang sikit boleh jumpa. Sebab saya nak all out ni. Sebab saya akan jumpa orang balik sekolah dengan pakaian baju cikgu tu lah. Saya pergi jumpa klien. Lepas jumpa klien dalam pukul 1, pukul 2, saya akan buat personal coaching. Saya akan pilih orang ni untuk personal coaching, duduk one by one. Alhamdulillah selepas 6 bulan, income saya bulan ke-7 RM12,000 tuan-tuan. Dan masa tu saya dah banyak masa dengan orang rumah, banyak masa dengan family, tak ada masalah. Kalau sekarang lagilah banyak masa pandemik. Kadang kata duduk rumah lah kitanya. Nak pergi mana? Tapi Alhamdulillah, without fail. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, masuk juga 4 angka sebulan. 5 angka sebulan. 40,000 lebih sebulan. Alhamdulillah bulan ni nak cecah, nak pergi pada 50 dah. Alhamdulillah. Seronok buat bisnes network marketing dengan telco tuan-tuan dan puan. Okey, saya masuk pada 2013, 2014, saya dapat offer 4 tiket. Saya dapat offer ya. Bukan dia orang je dapat offer tu. Saya dapat offer. Sebab apa? Personal sale yang saya buat. Saya dapat tiket 4
Tapi saya memilih untuk tidak bawa isteri, tidak bawa orang rumah, tidak bawa mak saya. Sebab mak saya memang dia suka pergi umrah je. Memang tempat yang dia nak pergi, dia umrah je. Mak saya dalam hidup dah 5 kali pergi, 4 kali umrah, 2 kali haji. Memang dia tempat dia suka pergi ke Mekah. Jadi apa yang saya buat, saya menghargai kawan-kawan yang berjuang dengan saya. Saya bagi pada Sifu Aril, saya bagi pada Sifu Tuan Din, bagi pada Sifu Mizi. Itu di Bali 2014. Kemudian 2015, S16 dapat lagi tiket, 22 tiket. Ada yang layak-layak. Kemudian yang saya dapat layak lebih, saya tak bawa juga isteri, saya bagi kawan-kawan, saya pilih. Pergi Ho Chi Minh juga saya pilih. Pergi Guangzhou. Seronok tengok kawan-kawan. Yang best company kita bagi duit poket. Pergi Krabi, Istanbul, dapat duit poket RM2,000. Tuan-tuan dan puan, inilah trik yang paling bagus. Itu kan. Saya dengan networking, first saya travel masa HIO marketing. Masa tu pergi ke Korea. First time saya naik kapal terbang yang besar, 2 tingkat. Kan? Bila sampai nak landing tengok salji penuh kat bawah. Seronok tuan-tuan dan puan. HIO bawa lebih kurang 6 hari 5 malam duduk kat sana. Memang seronok. Kan? Tapi tak ada pun duit poket. Bukan tak bersyukur. Saya nak cerita pada anda, company kita bagi duit poket. Kemudian pergi Sydney pun sama. Dan kemudian France pun sama duit poket. Hanya bagi untuk hotel. Bersyukurlah, alhamdulillah lah. Kan? Tapi company kita, flight tiket dia bagi untuk hotel macam di Bali 5 bintang punya, di Bandung 5 bintang, di Ho Chi Minh pun memang terbaik. Saya dapat duit poket lagi tuan-tuan dan puan. RM800 untuk kita shopping kat sana. Sifu Mizi tak shopping dekat Bandung, balance lebih kurang 500 bawa balik lagi. Sifu Mizi. Dan alhamdulillah kita S16, kita hargai sahabat-sahabat semua. Okey. Kita bawa S16, ini saya invest RM20,000, saya keluarkan duit poket saya sendiri sebab sahabat-sahabat support menyebabkan saya sedikit senang. Saya ambil RM20,000, saya invest, saya beli tiket, sewakan hotel apa semua, untuk makan minum semua saya tanggung. Bawa lah sahabat-sahabat dia pergi ke Bali. Pergi Bali je dalam puas seronok. Inilah S16, sahabat S16. Dan alhamdulillah company juga dah bagi tiket Pak Umrah kepada saya. Dan saya yakin dan percaya ramai yang tengah menonton ni nak pergi umrah percuma. Betul tak betul? Siapa nak pergi umrah percuma? Cuba say I. Siapa yang say I, saya doakan malam ni. Ya Allah, sahabatku yang say I, kau segerakanlah dapat pergi umrah ya Allah. Semoga pandemik ini cepat hilang ya Allah. Okey, yang mana? Amin. Amin. Yang mana yang buka sound tu? Amin, Tolong amin. mute Tolong mute. Okey, chatting saja. Sorry Okey. So alhamdulillah banyak pengalaman dengan sahabat-sahabat. Kali pertama saya pergi dengan arwah mak saya. Kali kedua pergi dengan mertua. Kali yang ketiga saya pergi bersama dengan sahabat Sifu Aril ya. Alright. So di situ habis cerita dah. Asal kelebihan-kelebihan kita pakai Tongwal tuan-tuan dan puan di bawah company Tong Group. So tepuk tangan sekali lagi kepada company Tong Group. Alhamdulillah dah 11 tahun dengan plan yang sama, tak pernah ubah. Alhamdulillah. Okay. So sekarang ni kita pergi kepada plan marketing lah. Okay, plan marketing kita simple saja tuan-tuan dan puan. So modal kita paling rendah RM12.5. Nak bermula dengan company kita, ya Allah, malu nak cerita ke orang tuan-tuan dan puan. Modal perniagaan RM12.5. Nak buka perniagaan apa RM12.5 tuan-tuan dan puan? Cuba kita senaraikan RM12.5. Perniagaan apa yang kita boleh berniaga? Mungkin RM12.5 pergi AOB, kita beli Maggi, kita pun jual lah di traffic light tu. Kita jual dengan harga yang mahal sikit. Mana tahu aku ada orang nak beli, kan? Jadi bila untung kita pergi repeat lagi, beli Maggi kan? Repeat lagi. Tapi kita ingat perniagaan tu bagus bukan tak bagus. Tapi selagi mana kita ada kudrat, kita boleh buat. Tapi ramai fail sebab modal kecil. Tak. Bukan fail sebab modal. Saya pun modal kecil juga sebab tak ada ilmu. Saya nampak sebab tak ada ilmu. Sebab dia kekurangan ilmu. Kekurangan dorongan daripada pemimpin juga antara faktornya. Ya. Okay. Kadang-kadang network kita ni kita kena banyak bercakap komunikasi dengan dia. Kita kena sampaikan kalau boleh apa yang kita nampak bagi dia nampak, baru dia bersungguh nak buat benda ni. Macam saya dah pernah buat MLM direct selling sebelum ni. Kan macam-macam modal kena tipu apa semua. Itu saya nampak benda ni saya all out. Dan saya kata saya target saya nak pencing 10,000 sebulan pun alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Allah dah bagi hari ni nak hampir 50,000 sebulan, syukur sangat pada Allah Taala. Ya. Okey. Katakanlah kita bermula dengan RM12.5. Dengan like
kita akan dapat 3 level saja tuan-tuan dan puan. 3 level saja. 3 level, tak banyak. 3 level saja. Level pertama 5%, level kedua 2%, level ketiga 7%. Maksudnya apa? Kalau saya bawa si A, saya present pada A join dengan saya, itu level pertama, anak lah. Dan anak saya tadi, yang si A tadi, dia jumpa kawan dia. Dia cerita, so itu adalah cucu saya lah, si B. B tadi jumpa kawan dia, itu cicit saya lah, anak cucu cicit lah. And level 1, 5%. Yang penting di sini, kita kena ingat, kita bukan jual top up. Kita hanya convert sekali saja, jual SIM card sekali saja, tapi kita dibayar bonus berterusan. Dan ada berita baik, Alhamdulillah, hari ini adik saya berjaya dah saya convert selepas dia frust dengan Kowe, tuan-tuan dan puan, sebab Kowe bayar 11 bulan saja commission passive income. Itu bukan passive income kalau 11 bulan tu. Kan? Dia kata sentiasa kena cari kes baru. Dan Alhamdulillah hari ini dia bye-bye dah kepada U-Mobile. Dah selamat dah register tadi. Dah selamat dah balas yes apa semua. Alhamdulillah. Kejap. Saya register kejap. Lepas tu DG hantar information. Kemudian U-Mobile minta reply yes. Dia reply. Dah progress. Alhamdulillah. So, bila kita like member, kita ambil package RM50. Contoh kita ni pelanggan TDS 50. So, level pertama kita 10 orang. Anda boleh follow saya? Level pertama 10 orang. Yang kita bawa ada Ali, ada Bala, ada Chandra, ada Dharma. Ni direct kita semua ni. Ada Ella, ada Fasha. Semua direct kita ni. And ada Harun, ada Iman. Direct kita semua. 10 orang ni tuan-tuan, direct kita ni. And kita cerita, dia kata apa? Oi, ni best ah. Adam kata, oi, ni best, aku nak kumpul point. Nak dapat tebus Maggi percuma dekat KK Mart. Si Bala ni kata apa? Kan? Oi, kalau boleh buat duit, aku juga mau kaya macam Mazlan Abbas, 700,000 sebulan, dah 2 tahun dah tak buat tongwal sekarang. Duduk main ikan je, ikan beta sekarang. Kan? Jadi 10 orang ni join. Bila 10 orang ni join, ada tak yang 10 orang kawan kita ni yang mempunyai family dia pakai handphone? Ada tak 10 orang ni family dia pakai handphone? Ada tak? Mesti ada. Ada tak kawan-kawan dia pakai handphone? Ada. Ada tak saudara mara dia pakai handphone? Ada tak? Ada tak 10 orang ni minta, cikgu nak beli flyers, nak ada flyers dekat kat jiran? Ada tak? Ada. Tapi ikutlah SOP. Ya, ada tak yang guna online marketing? Beli link lah, tembak Facebook group lah, tembak messenger lah, tembak, every tembak, jangan tembak. Buat dia. Dan 10 tadi kembang kepada 10 jadi 100, 100 kembang jadi 1000, 3 level. Cuba kita tengok income kita tuan-tuan dan puan. Okey, income kita, ada sedikit error lari. Okey, kalau kira sebenarnya bonus kita untuk line ni 3,500. 3,500 dah naik branch dah. Okey. Ini pun lari juga ni. Tapi tak apa. Ada technical problem sikit. Tak apa. Kita boleh tengok betul-betul untuk line. Ini untuk push nampak tu. Atas 10 tu nampak tak? Level kedua 100, level ketiga 3,500. Minta maaf sebab tadi saya ada buat editan, edit. So bila kita edit, saya tengok 8.45 dah. Saya tak boleh kena masuk. Bila masuk terus jadi macam ni, tak apa. Ya, yang penting anda kena faham. Level 2 semua orang top up 100, level 3 top up semua dapat 3,500. Tapi 3,500 tu anda dah naik branch dah tu. Jangan risau dah branch dah. Okey. Kalau anda push, anda akan dibayar 6%, 2%, 9%. Saya cerita ni sebagai asas. Like anda dapat 527, push anda akan dapat 629. Kalau anda bis, anda akan dapat lagi besar bonus. Level pertama anda 10%, level kedua anda 3%, level ketiga anda 13%. Okey, siapa yang kat sini masih lagi like? Siapa yang kat sini masih lagi push? Nak tak naik bis dengan segera tanpa tunggu income terkumpul? Sebab nak naik bis ni, income terkumpul RM100 baru anda akan dinaikkan kepada bis. Tapi bagi saya, kalau ada duit, anda boleh buat upgrade. Upgrade, bayar je. Kalau like kepada bis, anda terus bayar RM100, anda terus dapat bis, anda kena top up RM60 sebulan, level 1 10%. Maksudnya, yang direct line anda dapat 10%. Kalau dia top up 100, RM10. Dia top up di kedai 50, kita dapat RM5. Banyak tu perbezaan dia. 10% dengan 5%, 5% perbezaan dia. 5% kerugian kita. Jadi kita buat update tu sekali je, bukan setiap bulan ya. Sekali saja beli pangkat bis member. Okey, cuba fokus. Kalau 10 orang yang kita lantik tadi, kita andaikan semua top up 50,
So kita dapat 10%, RM5 satu kepala. Kalau 10 kepala, RM50. Boleh follow situ? Okey, level kedua RM100. Semua orang dapat 50, kita dapat 3%. So RM1.50, 1.5 level kedua. Kalau kita campur, 50, 1.5, 200. Tahniah, anda dah naik JC. Okey, level ketiga, 30%, 50, RM6.50. Didarab dengan 1,000 orang, RM6.500. Tahniah, anda dah brand dah masa ni. Okey. Kalau anda dah naik JC, income anda 200, anda akan naik JC. Income anda 500, anda akan naik SC. Income anda 3,000, anda akan naik branch. Dulu kami nak naik branch, saya kena gadai tanah lah. Pinjam duit dengan kawan. Sebab apa? Nak naik branch kena bayar RM135,000. Tapi ramai sahabat-sahabat S16, kita naikkan, ada yang percuma pun kita naikkan zero. Tak bayar apa-apa. Sebab disebabkan sahabat, S16 sahabat, kita naikkan. Ada yang, cikgu saya ada modal RM40,000. Yang selebihnya saya tolong bayar, tak ada masalah. Sebab apa kita nak berjaya bersama-sama. Tapi sekarang lagi mudah. Anda hanya buat income RM3,000 dan anda lahirkan 2 bis, 5 push ataupun 15 light dari anda akan ditabalkan sebagai branch dan anda akan override 5% infinity level, tuan-tuan dan puan. Banyak ke sikit? Kalau semua orang dapat 50 je kita kira, 5%. Daripada 50, RM2.50, tuan-tuan dan puan. Banyak. Okey. So, ini yang saya nak cadang pada anda. Tapi walaupun ini sebagai cadangan, ini bukan sebagai paksaan, saya yakin dan percaya akan ada yang Google, tengok si Mazlan punya presentation, dan ada yang Google leader yang lain pun ada juga mengikut si Mazlan punya method. Dia kata kalau nak cepat buat duit, buat cucuk sate. Tak ada masalah. Saya tak pernah larang anda buat cucuk sate sebab dalam bisnes kita ni, kita kena menguasai 9 bola emas. Siapa tahu 9 bola emas? Yang paling penting dalam untuk structure ni, iaitu bola emas yang ketujuh, itu structure. Kalau anda salah structure, anda akan berlaku kerugian. Sebab cucuk sate ni, anda cucuk macam ni, satu, bawah, satu, ini satu. Lepas tu anda susun semua di sini. Memang pada peringkat awal cantik je. Tapi satu tahap, bila anda nak kontrol, dia akan jadi akaun ni, akaun yang tengah, akaun ni, akaun yang bawah income-nya besar sekali. Macam sahabat kita lah, akaun dia yang ketiga tu, income dia 2,000 lebih. Yang tengah 1,000 lebih, yang atas masa tu 800. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, nak 3,000, kita nak income kita 3,000 yang bawah sekali ke yang atas sekali? Tolong, siapa nak jawab ni? Kita nak income 3,000 nak naik branch, kita nak akaun kita yang bawah yang cucuk satu, 1, 2, 3, nak yang akaun ketiga naik branch dulu ke nak akaun satu dulu yang naik branch? Nak atas sekali. Kalau nak atas sekali, follow family plan. Register macam ni, mak, ayah, isteri atau suami, anak. Sekarang ni anak kena banyak sebab setiap anak kena ada PDA sendiri. Ya? Ini yang saya buat, tuan-tuan. Macam mana saya boleh dapat 5 branch? Inilah structure saya. Tapi masa tu ayah saya tak ada lah. Masa saya join ni, ayah saya dah meninggal 2012. Apa yang saya buat, saya register isteri saya register mak saya, diri saya sendiri, dan saya register anak saya. Masa tu, anak masa tu kita register tak guna IC. So kita boleh register jadikan dia umur 12 tahun lah. Dan sekarang ni tak boleh sebab guna IC ya. Okey, dan inilah presentation saya yang terakhir untuk marketing plan. Kalau tadi saya tunjuk 10, anda kata banyaknya cikgu nak kena buat 10. Kalau nak berjaya memang kena rajin je. Tak ada cara lain, kena rajin. Tapi tak apa, saya tunjuk pada anda, ini antara step 4 darab 4, 4x4. 4 bawah 4 je. Ya, kalau anda tak boleh buat 4 bawah 4 ni saya tak tahulah macam mana. Tapi saya yakin anda boleh buat. Ada tak pak orang kawan yang pakai handphone? Saya nak tanya. Ada tak pak orang kawan yang pakai handphone? Ada tak? Kalau ada, tanya. Anda ada bakal menerima bonus puluhan ribu sebulan. Sebab apa? Anda hanya register pak orang kawan. Tapi pak orang kawan tadi, dia masuk dengan kefahaman. Bukan masuk dengan malu. Bukan masuk dengan takut. Tak. Dia masuk dengan kefahaman. 4 orang tadi, dia masuk dan setiap bulan, dia top up 50. Sebab apa? Dia nak ambil TDS 50. Tak kisahlah 60 ke boleh, 80 pun boleh. Sebab 60 dengan 80 ni package yang baru. Sebab tu saya banyak cerita pasal TDS 50. Okey, kita ambil like member. So 5%. Kita dapatlah RM2.50. So 4 orang RM10 kita dapat. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kita bawa 4 orang kawan tadi.
Pak Wan kawan, ada tak Pak Wan kawan? Akhirnya berlaku 16 pada level yang kedua. Semua orang top 50, so kita dapat 2%, dapatlah RM16. Total RM26. Tak naik pangkat lagi. Lainlah kalau kita terus upgrade. Kalau lah kita terus upgrade, level 1 kita terus 10% tuan-tuan. 10% darat 50, RM5. Darat dengan 4 terus 20. Yang tu 3%. Tapi tak apa, saya kira satu-satu dulu. Level ketiga 64, 7%, RM3.5, darat dengan 64, 224, campur 26, 200.5. Alhamdulillah pada step yang ketiga, tahniah anda dah JC. Bila dah JC, perubahan level 1 11%, level 2 4%, level 3 11%, level keempat 1%. Level keempat ada 256 orang, 1% daripada 50, anda akan dapat 128. Dicampur dengan bonus anda 200.5, 300 lebih dah. Pada step yang kelima, RM50 juga setiap orang top up, anda dapat 1%, 5% je, tapi di situ ada 1,000 lebih, anda akan dapat 500 lebih. Alhamdulillah masa tu anda bonus dah RM800, anda dah naik service center. Bila dah naik service center, anda dah makan besar dah persen. Itu 2.5%. Tengok pada step yang ke-6, RM4,000 lebih, anda darat 2.5%, anda akan dapat RM5,120. Tahniah, masa tu anda senyum lebar. Saya pun kalau kawan-kawan direct line saya yang naik branch, memang ada hadiah yang saya bagi. Walaupun tu indirect pun saya bagi juga. Macam hari tu indirect saya beli jam harga RM200 lebih, RM200.5, saya bagi hadiah kat dia. Kalau indirect saya tak bagi RM200.5. Kalau indirect maksudnya ginilah. Direct saya, bawah direct saya tu ada branch, ni pula naik branch. Itu indirect. Kalau direct tu saya bagi hadiah mahal lagi. Kan sebab anak kita bagi hadiah mahal sikit lah. Kalau cucu tu kita bagi hadiah murah sikit. Macam tu. Okay, so RM5,000, anda pun dah naik branch, anda dapat override pada level pertama sampai level 7, 5%. Pada 5%, total pada level 7 saja, anda akan dapat RM40,000 sebulan. Maksudnya kalau total semua RM46,000. Benda ni boleh dapat tuan-tuan. Boleh dapat. Boleh dapat. Okey, saya share pada anda. Ramai yang berjaya dalam S16. Kalau tengok gambar ni, ramai yang berjaya ni. Ini achiever 1K ke atas, terkumpul. Ini program kita lama dah tak buat, rindu nak buat macam ni. Saya rasa sekarang ni ramai dah achiever 500K, yang ada yang nak cecah juta pun dah ada. Branch alhamdulillah 27 branch. Lahir daripada grup S16. Syukur alhamdulillah. Ya. Jadi saya nak share pengalaman saya. Bulan pertama alhamdulillah, dengan percaya atau tidak percaya, saya buat saja, share saja dengan family, kawan-kawan, saya dapatlah income RM98. Lepas tu bulan kedua dapat 600. Bulan ketiga saya dapat 1,000 lebih. Bulan keempat saya dapat 2,000. Naik 4,000. Naik 9. Lepas 9 tu 6 bulan tu. Masa 9,000 tu saya cakap ke arwah mak, kita buat kenduri kat kampung. Mak saya buat nasi dagang, buat nasi kerabu, cari 40 orang miskin, kita bagi makan, lepas tu bagi zakat. Alhamdulillah. Bulan ke-7 RM12,000. Maksudnya bulan ke-7 sampai ke sekarang, tanpa gagal, company bayar 5 angka. Alhamdulillah. The highest income saya dalam Tong Wow ni, alhamdulillah lebih kurang RM65,000 lah sebulan. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan saya adalah pembayar zakat tegak lah. Pembayar LHDN. Cukai. Jangan risau, dapat duit, jangan takut nak bayar je. Jangan risau. Bayar je. Okay. Dan alhamdulillah saya tengok inilah bisnes dah 8 tahun. Tak ada pun lubang. Kalau kita buat MLM reselling ni, dia ada satu tahap. Kalau kita tak fokus pada produk, kita main plan marketing saja, dia akan ada macam trend tau. Trend meletup. Lepas tu, bila orang dah pindah kapal ke tempat lain, semua dah hilang pendapatan sini. Sebab apa? Tak ada regular customer. Tak ada regular customer. Macam kita ni memang ada regular customer, so income maintain 5 angka. Alhamdulillah. Okay. Dan seronok rumah saya sendiri pun ada income. Ya. Itulah kereta pertama saya dengan Tong Wow yang saya beli secara cash. Selepas 2 tahun saya berjuang, saya simpan duit, bayar hutang. Alhamdulillah dengan Tong Wow ni benda yang seronok, saya bayar kad kredit lah. 4 kad kredit saya tutup. 4 kad kredit saya tutup. Dulu saya agak boros. Lepas tu saya tutup kad kredit. Saya bayar cash kan kereta Kaldina.
Jadi lepas tu saya letak jawatan, selepas tahun saya buat bisnes saya letak jawatan sebab hutang-hutang dah banyak habis, sebab kita berjuang ni sebab nak bayar hutang je dalam hidup ni. Kan? Jadi bila dah habis hutang saya pun letak jawatan, saya fokus, walaupun saya letak jawatan sebagai guru, tapi saya menjadi guru kepada masyarakat yang lebih besar. Kalau dulu saya mengajar budak-budak umur 15 tahun ke bawah, saya mengajar form 3, form 2, form 1, belah petang kan, macam tu. Jadi sekarang mengajar masyarakat yang lebih tua dan dewasa, lebih cerdik pandai. Kan? Jangan kurang ajar sudah, insyaAllah jaya kita. Dan kereta ni lah saya hadiah pada diri saya. Saya beli secara tunai kepada orang puan, seronok sangat. Saya yakin dan percaya semua kita bermula daripada zero, bukan terus jadi hero. InsyaAllah. Okey. Kereta Cardina cash itu cash, dan seronok 2009 dapat beli Alphard, dapat beli tanah secara tunai apa semua. Dan alhamdulillah dapat buat saving dengan tabung haji, dapat membahagiakan orang yang kita sayang. Saya masa arwah mak saya hidup, memang saya utamakan arwah mak dulu. Mak saya nombor 1, isteri saya nombor 2, macam itulah. Mak saya nombor 1, itu adalah resipi yang saya pakai dalam hidup. Sebab saya pernah dengar Profesor Muhayya cakap, nak berjaya dalam dunia ni, ingat susunan dia Allah, Rasul, ibu, bapa, baru datangnya isteri dan keluarga mertua. Ini bagi pihak lelaki lah. Kalau perempuan pula Allah, Rasul, suami. Allah, Rasul, suami. Ya, maksudnya suami itu kita kena taat. Ya, lepas tu keluarga belah suami, barulah keluarga kita sendiri, tuan-tuan dan puan. Itulah ya. Alright, insya-Allah saya rasa dah sampai tak penghujung kita punya preview. Nah, kesimpulan program kita, tuan-tuan dan puan, kenapa program kita cukup luar biasa? Sebab nak cerita mudah, program kita murah, 100% repeat sale, dan produk kita adalah produk keperluan, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Dan kita ada berita baik, Celcom dan Digi telah pun bergabung. Ini adalah berita yang cukup bagus dan menyebabkan kita hari ini kita merasakan ini satu potensi yang luar biasa. Ayuh tuan-tuan dan puan, buat satu perubahan, ubah SIM card anda dulu. Ubah SIM card anda dulu. InsyaAllah. Kalau dulu pergi kerja pagi, balik petang, dapat gaji bayar hutang, insyaAllah selepas ni banyak anda akan buat saving dan selesai masalah hutang-hutang yang ada. Yang penting anda kena percaya kepada Allah SWT bahawa ialah pemberi rezeki. Kita hanya berdoa dan ikhtiar saja, tuan-tuan dan puan. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang lemah daripada kami. Jumpa anda semua di puncak kejayaan. Tuan-tuan dan puan, hidup ini hanya sekali, jadikan ia manis lagi bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada masa trainer Tuan Am kita ya. Banyak itu yang telah beliau sampaikan. Saya tertarikkan pada akhir itulah. Maknanya bagi pendapatan kita pada yang setiap-setiap itulah. Saya tu yang ambil kata itu untuk boost saya punya pendapatan saya dalam orang. Believe, saya percaya. Percaya, tak berjalan. Contoh, kita cari syurga dan neraka kita tak nampak. Percaya itu kuat. Percaya itu kuat lah. Kuat. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke hujung program kita lah. Okey, yang datang tu yang buruknya datang dari diri saya sendiri. Yang baik datang daripada Allah. Saya mohon maaf ada kesilapan teknikal dan sebagainya dan terkasar bahasa. Saya mohon 10 jari ampun maaf. Jadi kita jumpa insya-Allah. Sebentar kita ambil gambar ramai sebentar. Okey, kalau buka boleh buka video, boleh buka gambar, kita nak screenshot Okey. Semua banyak tak buka ni, segan ke apa? Okey. 1 2 3. Sekali lagi freestyle. Saya pun tak buka. Excellent, excellent. Ya, excellent. Silakan. Good Excel. Tun wow. Power. Kebabung. Kebabung. Okey. Sporting.
jumpa kita sekali lagi insyaAllah hari Ahad. Hari Khamis, Luar sorry. biasa, luar biasa. Diberi kesempatan Allah. Hari Ahad, maknanya hari Selasa, sorry. InsyaAllah Selasa, tapi kita akan umumkan lah. Selasa. Jadi, mari sama-sama kita menuju ke puncak kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi